Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Saudara Zainul selaku pengacara, yang dimuliakan Tuan Haji Abdul Aziz selaku Ketua Eksekutif, dan semua warga kerja PKINK, Muslimin dan Muslimat, para peserta di alam maya dan juga di alam nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini, 12 hari bulan 1 2022, kita dapat berbincang tentang satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan, iaitulah mencari keberkatan dalam perniagaan. Kita nak cari berkat ni banyak, kan? Keberkatan tu dalam berbagai bidang. Ada keberkatan dalam perniagaan, dalam pertanian, di dalam kehidupan. Maknanya hidup kita ni nak cari berkat. Cuma kadang-kadang kita tak tahu apa dia makna berkat. Setengah orang ni bila kata berkat, nak pergi ambil berkat. Mana? Jumpa Tok Guru, cium tangan. Waktu Tok Guru mengajar, tak mari. Adakah itu dia panggil nak cari berkat? Nah, berkat ni apa dia? Boleh hari tawar ni Tok Guru. Tok Guru mengajar, tak mari. Kita kata itu berkat air tawar. Kita naknya keberkatan dalam kehidupan kita ini. Maka tajuk yang kita bincang ni sangat penting. Sebab kerja kita ni banyak. Banyak kerja. Dalam kehidupan, dalam perniagaan khususnya dalam banyak. Dan bagi analah secara peribadinya, mengucap tahniahlah kepada Tuan Haji Abdul Aziz yang menerajui PKINK yang telah berjaya menubuhkan panel penasihat syariah yang meneliti murajaah, kata orang, tengok beberapa aktiviti di bawah PKINK ni dalam bab perniagaan, perjanjian supaya patuh syariat. Ini besar sebab kita jaga ekonomi negeri. Kita jaga perniagaan-perniagaan untuk rakyat negeri ini. Maka untuk mencari keberkatan yang paling utama sekali, kita mula dengan memperbetulkan perjalanan dari sudut akadnya, dari sudut jual beli, apa yang kita nak jual dan bagaimana kita berjual. Sebab kita berniaga ni dua perkara. Yang pertama, apa benda yang kita jual. Yang kedua, bagaimana kita nak jual. Sebab itu dia berbeza. Kan? Kita kata, oh barang saya jual ni semuanya barang yang halal. Bukan barang haram. Itu barang. Tapi dari sudut akad jual beli, sah ke tak sah? Dari sudut perjanjian, dari sudut bagaimana kita punya cara pelaksanaan, ada kepatuh syariah atau tidak, maka itu juga satu perkara yang perlu dituntut. Jadi oleh kerana kita ni berwebinar di alam maya supaya tuan-tuan lebih fokus. Kan? Kalau duduk tengoknya saya saja tak apa nampak, jadi anak akan tayangkan slide di sini supaya kita lebih jelas insya-Allah. Jadi alhamdulillah lah dengan adanya dengan adanya ilmu apa ni, waktu mari PKP ni kita pun jadi pandai dah. Jadi pandai nak main slide-slide ni. Moga duduk mengajar kok alam maya ni siang malam. Bisa gini? Samar. Sudah. Kembali. Okey. Itu dia. Baik, jadi supaya kita nampak para peserta betul boleh tengok kita punya
Tajuk kita bincang hari ini mencari keberkatan dalam perniagaan. Baik, kita kata alhamdulillah ini satu nikmat yang baik. Adapun bagaimana kita nak katakan perniagaan itu satu sunnah. Alhamdulillah para pelajar, para jemaah sekalian, minta maaf kadang-kadang saya sebut para pelajar sebab kita duduk mengajar. Jadi kita kira pelajar lah yang duduk dalam majlis ilmu ni. Kalau kita nak kata bagaimana kita nak katakan perniagaan itu satu sunnah. Jadi para ulama telah menyelaraikan, mungkin kita ringkaskan kenapa perniagaan itu jadi sunnah. Yang pertama, Nabi SAW dalam hidupnya pernah berniaga. Dan sampai ke Syam, dia pergi dengan bapa saudara dia Abu Talib, dan Nabi juga SAW berniaga dengan apa yang diajar oleh Sayyidah Khadijah. Dengan perniagaan Sayyidah Khadijah yang dibantu oleh Maisarah. Cuma kita kena ingatlah selepas daripada dia jadi Nabi, Nabi tak berniaga lagi. Itu kena ingat. Anak pun duk mikir macam tu juga. Kadang-kadang waktu kita susah dulu kita tak berniaga. Bila kita sudah senang, jadi ustaz dah, naik taraf pula ustaz selebriti, orang panggil kita mengajar. Penuh atas meja kuliah bukan kitab, tapi dengan kacangnya, dengan apa ni kismihnya, dengan apa-apa air-air jampi. Kita kata itu salah guna. Orang panggil kita untuk berkuliah, untuk bagi tazkirah, kita pergi bawa barang-barang. Ini juga perlu kepada perhatian para pendakwah, jangan salah guna tempat, jangan salah guna pentas, kan? Jangan salah guna pentas. Baik, kemudian Nabi SAW sendiri pergi ke pasar, dia membeli, dia minta sahabat-sahabat dia beli, contohnya banyak dalam hadis-hadis. Dan yang ketiga, perniagaan jadi sunnah sebab Nabi SAW banyak hadis-hadis menyebut, mengajar, memberi daurah ataupun kursus kepada para sahabat, khususnya para peniaga. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarat tujar, wahai para peniaga. Mana Nabi sebut khas, wahai para peniaga. Bila Nabi sebut para peniaga, fastajabu li Rasulillah sallallahu wa rafa'u a'naqahum. Para peniaga semua diam, angkat kepala nak tengok apa yang Nabi nak bagi nasihat. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innat tujar, dengar ni tuan-tuan para peniaga, innat tujar, sesungguhnya para peniaga, yub'asuna yaumal qiyamati, akan dibangkit pada hari kiamat esok, fujaran, dalam bersama dengan orang tak baik, illa, tengok Nabi kata apa, innal tujar yub'asuna yaumal qiyamati fujar, para peniaga ramai di kalangan mereka dibangkit pada hari kiamat dalam bersama dengan golongan fujar, golongan yang tidak baik. Illa, recording in progress, illa manittaqallah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wabar, dan dia baik, wasadaqa, dan dia benar. Nah, ini yang kita nak. Supaya kita dibangkit bersama dengan orang-orang yang baik, ialah 3 sifat kena ada. Takwa, maknanya kebajikan, kita buat banyak benda kebajikan. Yang ketiga, benar dalam perniagaan. Jadi alhamdulillah itu di antaranya. Maka dengan itu, betul lah apa yang disebut dalam slogan kita ini, perniagaan itu sunnah. Maknanya termasuk dalam sunnah yang diajar oleh Nabi SAW pada peniaga. Tak boleh kita hanya jadi, kita kata sekular je. Aku nak berniaga. Ada kena-mengena. Awak nak cakap sunnah, pergi cakap di masjid. Awak nak cakap sunnah, pergi cakap di surau. Ini kita di pasar, kita kata tidak. Jadi alhamdulillah, tajuk kita insya-Allah tepat, mencari keberkatan dalam perniagaan dan perniagaan itu sunnah. Itu kita nak taksil. Kemudian, jadi kita akan pergi pula kepada perbincangan yang seterusnya. Tajuk kita hari ini alhamdulillah, rezeki berkat hasil kerja secara amanah, secara jujur. Lebih-lebih lagi tuan-tuan yang duduk di bukan kita kerja, bukan kedai kita. Sebab kalau kedai kita sendiri lain. Tapi ini kita bekerja kerana kepentingan awam. Contohnya badan PKNIK kita ni, Perbadanan Kemajuan Iktisad.
Untuk negeri, bukan untuk kita sendiri. Kalau kedai kita sendiri lain pula kita punya cara, sebab kita rasa kalau kedai kita lebih sayang daripada ni kita kerja orang. Sebab tu anda tengok berbezanya peniaga-peniaga yang jual barang-barang dia sendiri. Contohnya saya tengok, saya ni banyak berinteraksi dengan kedai buku, kan? Toke-toke buku ni, kalau kita nak buku malam dia hantar lagi. Tapi kalau yang bekerja di pejabat, buku terbitan pejabat, saya tak sebut nama pejabat apa, sukar kita nak cari pegawai yang boleh bekerja sama. Jadi ada setengah pegawai terbaik, dia kata nak ambil masa mana? Saya nak pergi, saya ni jauh, kan? Sampai di tempat saudara malam, tak apa dia tahu, Ustaz. Kita selesaikan dulu bil-bil, saya letak dalam kereta saya, malam nanti kita jumpa. Jadi bukan semua orang boleh bekerja sedemikian. Maka kita mengatakan rezeki berkat hasil daripada kerja kita sebagai seorang amin, sebagai seorang amanah, orang yang betul-betul. Para peserta sekalian, saya nak bagi tip ataupun ijazah. Di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW. Tuan-tuan ambil doa ni. Doa ni dibaca bila? Selepas solat subuh. Tak kira lah kalau contohnya muslimat kita uzur, kan? Muslimat uzur, tak boleh solat, baca juga doa ni selepas subuh. Ikut semua baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon daripadamu ilmu yang bermanfaat. Itu kita minta yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan tayyiba. Kita nak rezeki yang baik. Kita tajuk hari ini perbincangan kita perniagaan. Perniagaan ini salah satu daripada sumber mencari rezeki. Sumber mencari rezeki. Yang ketiga, doa kita wa amalan mutaqabbala, ya Allah rezekikan kepada kami amalan yang diterima. Kita ni para jemaah sekalian, cukup bagian doa yang diajar oleh Nabi. Hadis ini rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Doa ini komprehensif. Lepas salat subuh kita nak 3 perkara. Iaitu apa yang kita nak lakukan, kita nak dengan ilmu yang bermanfaat. Manakala kita buat kerja tak ada ilmu, tak jadi. Yang kedua, kita nak minta rezeki yang baik. Rezeki yang halal. Ada kadang-kadang orang ni, dia berniaga sampai beratus ribu satu hari. Tapi kalau boleh rezeki tak halal, itu bala wabalun alai. Bala yang akan dicampur atas kepala dia di akhirat esok. Sebab itulah kata di para ulama, halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal kena hisab, yang haramnya bukan sekadar hisab, azab. Na'udzubillah. Maka kita minta rezeki yang halal, tayyiban. Tengok lafaz nabawi sepatah. Rezeki tayyiban. Nabi tak kata aku nak minta rezeki yang banyak, rezeki yang luas. Rezeki sebab apa? Bila kata tayyib, Allah Ta'ala pilih untuk kita tayyib banyak mana? Tuhan kata dia ni kalau setakat 50,000 sebulan duit, dia tawaduk. Dia amanah, dia jujur. Allah beri setakat tu, kita selamat. Tapi kalau Tuhan bagi kepada kita rezeki 100,000 sebulan, kita punya allowance, kita punya keuntungan, mungkin kita akan jadi lara. Kita akan jadi, yalah kita kata nak berak-berak, kita tak mau. Paling tidak pun lara. Lara macam mana? Terlupa kita kepada Allah. Dulu ahli masjid, sekarang ni dah jadi ahli entah apa, entah ke mana dah dia hilang. Kita kata itu di antara perkara yang kita bimbang. Jadi para jemaah sekalian. Jadi cukup 3 doa ni, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai kedudukan yang baik. Ingat dah doa ni kan? Sekali lagi saya baca untuk diijazahkan kepada semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Siapa kena dah boleh tasmik lepas ni. Di akhir perbincangan tasmik. Yang kalau siapa ingat ni, kalau tak sempat cabutan bertuah pun boleh ambil lah hadiah. Munasabah sebab dia telah
dia telah berjaya dengan cabutan yang begitu besar yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian. Saya nak pergi kepada tajuk. Kita tak boleh lagi tajuk sebab masa kita berjalan, kan? Waktu yang diberi pula kita nak berkat. Bila kita kata berkat, ada setengah orang kata berkat, ada setengah kata barakah. Yang mana betul? Al-barakatu. Berkat. Berkat ni Melayu. Barakah tu Arab. Boleh je dua-dua kan. Berkat, barakah. Kita kata boleh ya. Bila kata mencari keberkatan, berkat tu makna apa? Apakah maksud berkat dan bagaimana meraih keberkatan dalam hidup kita ni? Baik, kita pergi kepada makna berkat. Berkat dengan makna subur, bertambah, bertuah, kekal dan berterusan. Itu makna berkat. Oh, banyak makna rupanya berkat ni. Ya, berkat tu banyak makna. Subur, bertambah, bertuah, kekal dan macam-macam lagi. Barulah dia panggil, oh itu makna berkat. Al-barakatuh. Itu makna berkat sebagaimana disebut oleh para ulama Islam. Jadi kita nak cari keberkatan. Maka kalau kita kata al-barakatu fi rizqi, kekayaan tidak membawa arti tanpa ada keberkatan. Dengan adanya keberkatan, dengan adanya keberkatan, walaupun rezeki kita sedikit, tapi dia lebih kepada apa? Sikit kita rasa banyak. Itu dia panggil berkat. Kita ada sedikit, tapi dia punya berkat dia tu sedikit cukup. Ada sekali yang tak berkat ni, banyak pun tak cukup. Banyak pun tak cukup. Itu dia panggil tidak berkat. Baik, itu para jemaah sekalian. Ini makna keberkatan. Cuma boleh kerana tak nampak tadi, saya ulang balik doa kita tu. Cuba tengok. Baiklah, bila kita kata keberkatan, artinya kita nak kesuburan. Kita nak supaya dia jadi apa? Dia jadi harta yang kita walaupun sedikit, Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang belum dapat tag doa tadi boleh ambil gambar di sini. Kemudian kita masuk kepada tajuk kita, makna keberkatan. Jadi berkat tu alhamdulillah para jemaah sekalian, kita nampak tanpa keberkatan dunia akan sempit. Walaupun kita dapat duit banyak, tapi duit yang tidak berguna untuk bekalan ke akhirat, kita kata ini satu perkara yang besar. Baik, dalam senarai yang saya buat ni, insya-Allah kita harap kita sempat untuk menghabiskannya. Cara mendapat keberkatan daripada Allah, dalam senarai saya ini ada 10 cara ataupun lebih. Kita akan tengok nanti sekejap, insya-Allah. Jadi sekarang ni saya nak pergi kepada perbincangan. Hadis yang paling masyhur sekali. Hadis yang paling masyhur sekali, iaitulah hadis tis'atu a'syari rizqi fit tijarah. 9/10. 9/10 daripada semua rezeki adalah daripada perniagaan. Hadis ini riwayat Sa'id bin Mansur dalam kitab dia, Sunan dia, daripada Nu'aim bin Amr Rahman Al-Azdi wa Yahya bin Jabir At-Ta'i mursalan. Dia panggil hadis mursal. Bila kata hadis mursal, mana hadis itu dhaif, tidak kuat. Makna sanad dia dhaif. Tetapi dari sudut kita ambil kepada realiti di alam nyata, bagaimana kita nak kata perniagaan tu 9/10, betul ke tidak? Mungkin ada waktunya betul dan mungkin juga tidak. Sebab banyak lagi semua rezeki itu melalui pertanian, melalui macam-macam lagi perkara. Tapi betul lah sebagaimana kata orang, memang kalau nak cepat kaya melalui perniagaan. Kalau kena lorong dia, bismillah. Tawakkalna 'ala Allah. Sekejap je dia punya kekayaan naik. Sebab tu kita tengok orang-orang yang kaya OKB ni, orang kaya cepat ni. OK apa ni? OKC ke? Orang kaya cepat. Dia mari daripada kumpulan-kumpulan yang duk jual barang-barang kosmetik ni, barang-barang ubat-ubat ni. Laju sekali dia. Tapi kalau dia jatuh, sekali dia payah nak naik. Jadi kita kata sumber rezeki itu memang melalui lorong perniagaan tu besar. Walaupun hadis ni lemah, biarlah kita tak usah duduk syarah sangat.
kepada hadis itu dari sudut sanad dia. Para jemaah sekalian. Tapi dari segi alam nyata, dia panggil realiti kehidupan, memang perniagaan memberi pulangan. Kita kadang-kadang kerja, pegawai ke apa-apa jawatan ni, kita tak sebutlah jawatan orang ni. Dia punya gaji tetap 2,000, 3,000, 4,000. Tapi orang berniaga sekali dia tanda tangan ratus ribu. Tengok. Ada yang projek yang juta-juta. Nah, itu maknanya memang sumber rezeki daripada perniagaan itu besar. Jadi bagaimana kita nak tangani supaya setiap orang mendapat keberkatan. Jadi sekarang ni, secara nyata, umat Islam masih kabur tentang tata cara dan undang-undang Islam dalam hal keuangan. Ini memang kalau kita kata kabur, banyak kekaburan yang berlaku kepada sebahagian masyarakat. Maka yang kabur tentang apa? Berkaitan dengan kerjaya. Yang aku buat ni halal ke tak halal? Kita pun tak tanya. Dalam bab perniagaan, dalam bab membeli belah, dalam bab hutang piutang, kan? Kita masih kabur tentang masalah riba. Kita kabur dalam masalah akad. Maknanya banyak lagi kekaburan yang berlaku dalam masyarakat. Itu yang kita bimbang hari ini para peserta sekalian. Jadi bagaimana? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, Inna likulli ummatin fitnah. Inna likulli ummatin fitnah. Bagi setiap umat itu ada ujian. Ada ujian dia. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan ujian, cabaran bagi umatku melalui harta. Hadis ni rawahu Tirmizi. Orang belum dapat jawatan, orang belum dapat peluang-peluang meraih harta, kita nampak dia zuhud, dia bercakap sedap, dia bercakap integriti. Tapi sekali dia dapat jawatan yang boleh mencari pulangan, kita nampak melompat selalu. Tengok hati-hati. Sebab itulah kita jangan bercakap besar. Kan? Sewaktu kita belum dapat tempat untuk meraih fulus, kita boleh bercakaplah sedap. Tapi kalau dah sampai di sana, bukan senang kita nak kontrol ataupun nak jaga diri. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan hidup dalam dunia kita. Harta, anak-anak adalah merupakan perhiasan hidup di atas dunia. Tak apalah dari perhiasan, kita ambillah setakat mana yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tidak dibenar, jangan diambil. Maka timbul soalan, kenapa perlu sangat? Kita sebagai seorang Islam ni, kenapa perlu sangat? Kita kena tahu tentang halal dan haram. Dalam keuangan, dalam perniagaan, dalam jual beli kita ni, kenapa kita penting? Kita kena tahu apakah halal haram dalam keuangan. Maka sebab Nabi SAW telah memberi jawapan yang mantap. Tengok jawapan Nabi SAW. Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Maksud dia, saya begitu terjemahlah, panjang masa pula. Maksud dia, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di hadapan Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita di akhirat esok, kita bangkit di hadapan Allah Azza wa Jalla di mahsyar, seorang manusia ini tak boleh bergerak, tidak boleh melangkah ke depan, sehingga ditanya dengan 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya. Apa yang kau habiskan masa umur? Aku bagi masa umur cukup, kau buat apa? Satu. Kemudian ditanya tentang hartanya. Ini yang kita bimbang ni. Tajuk kita ini ditanya tentang harta. Min aina wa ila aina. Dari mana kau dapat dan ke mana kau belanjakan? Dari mana kamu dapat harta dan ke mana kamu belanjakan harta itu? Maka kita mengatakan itu yang akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan juga tentang waktu kita muda dulu, apa yang kita habiskan, dan tentang ilmu yang kita dapat, apa yang kita buat. Jadi kita fokuskan di sini para peserta sekalian kepada dari mana harta dan ke mana harta itu, dari mana sumber pendapatan dan ke mana dihabiskan harta kita itu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang ahli perniagaan, sebagai seorang yang kita rasa nak selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka kita kena tahu
bagaimana nak menguruskan harta dan dari mana harta kita nak ambil. Allahu Akbar. Baik. Yang pertama saya nak pergi kepada akhlak at-tujar. Etika peniaga Muslim. Etika peniaga Muslim. Kita nak cari keberkatan, maka yang pertama sekali kita kena letak di manakah etika, di manakah kedudukan kita. Kita mengatakan at-tijarah, perniagaan itu adalah satu amalan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala halalkan perniagaan dan diharamkan riba. Baik, jelas kepada kita Allah Ta'ala haramkan perniagaan. Maaf. Allah Ta'ala halalkan perniagaan dan haramkan riba. Jadi sebagai akhlak umum seorang Muslim, seorang peniaga Muslim, akhlak yang besar yang kita kena jaga, yang pertama sekali hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur. Tuan-tuan tengok dalam surah An-Nur, Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Tengok Allah Ta'ala puji rijalun. Ada di kalangan laki-laki hamba Allah Azza wa Jalla ini, la tulhihim tijaratun. La tulhihim tijaratun. Yang tidak melarangkan mereka, yang tidak menyebabkan mereka terlupa kepada Allah Azza wa Jalla. La tulhihim tijaratun. Tuan-tuan tengok dalam Quran, surah An-Nur ayat 37. Surah ni penting. Bahawa tuan-tuan boleh cari. Surah An-Nur ayat 37. Jadi, ahli perniagaan yang tidak lara, tidak lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla dan juga tidak lalai daripada mendirikan solat, tidak lupa mengeluarkan zakat, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, mereka takut pada hari yang terbeliak mata dan ketika berlakunya hari kiamat. Mana inilah dia panggil di antara ciri-ciri hamba Allah Ta'ala yang dipuji oleh Allah. Maka kita mengatakan ahli perniagaan, ahli korporat dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat mereka berniaga tidak lupa daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita kata Alhamdulillah. Ini kita bimbang hari ini. Baru buka kedai kecil, baru buka. Tak ada setengah tak buka kedai apa lagi. Buka gerai je. Buka kemah tepi jalan, tak sempat nak pergi masjid dah. Kita kata ni berat. Sebab ana dengar, ana kenal sahabat-sahabat kita orang Arab. Ajaib Allah. Kaya juta-juta fulus. Tapi Allahu Akbar. Dia tengok waktu nak azan je, siap wuduk, siap apa. Ya akhi, as-salah. Kita kata ini budaya Arab. Tidak budaya Arab. Ini budaya tajir Muslim yang mengingati Allah Azza wa Jalla. Itu syarat yang pertama. Ini yang pertama, syarat nak jadi peniaga Muslim, iaitulah orang yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jangan terlibat dengan benda haram. Jangan terlibat dengan benda haram. Kalau terlibat dengan benda haram, tak usah duk cakaplah. Saya ni orang Muslim, pakai jubah sentiasa, tasbih duk bergerak di tangan, kan? Tak cukup gantung di lengan, gantung di tengkuk tasbih. Tapi dianya terlibat dengan benda haram, kita kata ini masalah. Ini di antara permasalahan yang kita takut hari ini, penampilan yang berat. Maka Allah Ta'ala sebut tentang peniaga, ya ayyuhalladzi, dalam surah An-Nisa. Pelajar-pelajar kita ni selalu dia suka tulis. Kan? Dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, kamu jangan makan harta di antara kamu dengan batil. Yang batil itu semua benda haram, batil. Kita hari ini kalau bak rasuah kita nampak. Bak rasuah kita nampak. Tapi kenapa dalam bak riba tak apa nampak? Sebab ana lama dah sambil-sambil bergurau kita kata, kalau kerajaan sudah ada akta pencegah rasuah,
kita juga kena ada akta pencegahan riba. Dia kata nak cegah riba macam mana? Nak cegah riba macam mana? Nah, puak-puak dia pun duduk main riba juga. Ini masalah. Jadi kita riba mesti hapuskan. Inilah di antara usaha-usaha yang dibuat di sini. Dan di perbadanan kita ini, bagaimana kita duduk semak dia punya perjalanan. Tujuannya supaya kalau ada benda yang ada syubhat, terlibat dengan benda-benda yang tak baik, kita hapuskan. Yang kedua, amalan yang nampak jijik dalam masyarakat, amalan rasuah. Hak ni nampak sebab sentiasa diperangi oleh pihak pemerintah. Rasuah. Walaupun nampaknya kebocoran tu berlaku juga. Yang ketiga, jangan ada sindiket. Sindiket ni masalah. Tak tahulah. Kalau ada sindiket ni mana runtuhlah pihak kita. Sekarang ni kita dengar menteri kata orang boleh pergi sampai ke Mekah dengan mai sejahtera yang dibuat-buat. Jadi macam mana dia boleh ambil? Allahu Akbar. Itu di antaranya. Jadi perkara-perkara yang begini, akhlak seorang Muslim mesti ada, jauhkan, bebaskan dia daripada perkara yang tidak baik ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu zaman pemerintah dia cukup tegas. Umar kata apa? La yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Umar kata jangan orang mari berjual di pasar aku ni kecuali orang yang telah memahami agama. Ana sering kali ketika diberi peluang untuk bercakap, ana kata kalau kita nak ambil lesen kereta, kita ada daurah, ada kursus teori, kursus amali. Kalau nak kahwin, ada kursus perkahwinan. Nak pergi haji, ada kursus haji. Enggak apa lagi kursus. Kenapa waktu nak buka kedai, pihak perlesenan, minta maaf saya sebut ni, mudah-mudahan sampai kepada pihak yang bertanggungjawab, nasihat kita ni besarnya pahala kita. Sepatutnya pihak perlesenan, sebelum orang terima lesen, mendaftar lesen. Daftar. Lesen apa? Lesen perniagaan makan minum. Baik, kita kumpul setepat. Lesen perniagaan pakaian, satu kumpulan. Lesen jual beli barang-barang emas, perak, satu kumpulan. Dan setiap kumpulan diberi daurah macam nak ambil lesen kereta. Mu boleh jual hak ni halal, yang ni haram, makanan ni. Lebih-lebih lagi yang jual emas dengan perak ni sebab dia terlibat dengan item ribawi. Bagaimana dia boleh jual, bagaimana tak boleh jual. Jadi saya mengharapkan apa yang dikata oleh Sayyidina Umar ni terlaksana di negeri kita ini, insya-Allah. La yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Jangan jual beli dalam pasar kita ni kecuali orang yang sudah belajar. Maknanya kita tak akan bagi lesen, pihak PBT tak akan bagi lesen buka kedai kecuali orang tu masuk daurah, ambil kursus dulu. Barulah kita kata orang ni insya-Allah mereka berjual, mereka berniaga dengan ilmu yang ada walaupun sedikit. Sekurang-kurangnya kita kata ada maklumat, kan? Ada maklumat. Baik. Di akhir zaman Nabi SAW sebut, dia kata apa? Yati 'alan nasi zamanun ma yubalir rajulu min aina asabal mal min halal aw haram. Selagi akan datang satu masa di kalangan umat aku ini, orang ni tak peduli duit dia halal ke haram, yang dia kira dia dapat. Dalam bahasa budak-budak Facebook, dia kata yang dikira masuk. Nah, masuk lah istilah. Masuk, halal haram jangan tanya. Jadi yang kita takut ni hak masuk ni. Halal haram jangan ditanya. Allahu Akbar. Ini kita bimbang. Baik para jemaah sekalian. Sekarang ni kita pergi kepada akhlak etika peniaga Muslim sebagai yang ringkasnya di antara ciri-ciri yang pertama as-sidqu wal amanah. As-sidqu wal amanah. Benar dan jujur. Benar dan jujur. Ini di antara ciri yang sangat besar. Tadi hadis yang saya baca di awal tadi. Nabi kita bercakap kepada tujar, ya maksyarat tujar. Semua tujar-tujar nanti dibangkit di akhirat esok dalam keadaan apa? Dalam keadaan fujar. Kecuali orang yang tak bertakwa, orang yang baik dan orang yang jujur, orang yang benar. Jadi kita nak cari yang benar inilah. Sebab itu orang yang benar
besar kelebihannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq. Dengar ni para usahawan, para peniaga belaka. At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Peniaga-peniaga yang jujur, yang berintegriti, amanah. Dia nak jual barang cakap betul. Ini barang baik, ini barang tiruan. Kan? Tak sama barang tiruan dengan barang yang ori. Tak sama barang yang kita kata kita tahu kualiti. Nah, Allahu Akbar. Semalam kita duk baiki paik di masjid kita ni. Duk buatlah dengan pihak kontraktor. Dia kata jangan beli barang di sini. Kepala paik ni. Nampak comel, bersinar dia punya kepala tu. Tapi dia punya bahan dalam tu tidak aluminium yang betul. Uish, kita kata bijak juga. Patutlah ulama ni kena tanya ulama. Kita nak tahu hadis sahih tak sahih kena tanya ulama hadis. Kita nak tahu barang-barang ori tak ori. Walaupun di kepala paik, ada ulama yang tahu ini barang dia, bahan dia buat daripada banyaknya besi karat je kat dalam tu. Yang luar tu kita nak tahu emas yang tulen tak tulen kena tanya tokai emas. Jadi maknanya setiap orang tu ada kepakaran dia. Maka Nabi sebut apa? At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Besar tuan-tuan. Peniaga-peniaga yang jujur, yang amanah ini akan dibangkit bersama dengan nabi-nabi, para siddiqin dan syuhada. Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Maknanya itu yang pertama. Sekarang ni kita nak cari orang jujur bukan senang. Cik, barang cik ni macam mana? Oh, barang saya ni kak. Guarantee. Saya sekali pergi nak beli, iyalah kita student dulu nak beli kereta ni, cari tempat dia panggil haraj. Haraj ni pasar borong. Pasar lelong terbuka. Dia orang Arab ni semua dia terbuka lelong. Jual ikan dia lelong. Jual kereta lelong. Jual apa. Jadi dia kata, "Syekh, kaifa sayarah?" Bagaimana kereta? Oh, dia kata mau berminyak ya. Isi minyak ya. Dia nak pergi mana ke atas dunia ni? Kawan tu beli kereta, tak ada balik rumah lagi mati tengah jalan. Kita kata inilah di antara sifat-sifat kejujuran sudah hilang. Barang awak ni molek bayar. Jadi sekarang ni kita tengok orang-orang peniaga-peniaga ni. Kan? Bagaimana mereka dia panggil macam nak perangkap orang. Sekali saya pergi ke satu tempat. Satu mall yang besar lah di kawasan kita ni. Masuk-masuk, dia pegang kita. "Pakcik, Allah bertuahnya pakcik hari ni." Kata bertuah apa budak-budak perempuan. Kita panggil Mek dia. "Mek, bertuah apa pakcik hari ni?" "Pakcik telah dapat anugerah ni." Dia buka kad ni. Nak beli dapur ke apa dia, microwave ke apa dia. Harga ni sebenarnya 3,000, tapi pakcik bertuah hari ni dapat 1,500. Kata saya, mari nak beli sayur. Mana bawa duit? Tak apa. Ni nombor akaun ada. Kalau pakcik tak pandai nak transport, kita boleh ajak. Dia punya pegang ikut sampai kaki. Kita kata pandai budak-budak ni latih supaya cakap ni. Kata kalau saya mari besok beli, boleh? Harga lain dah. Tengok dia punya anak-anak kita dilatih oleh toke-toke supaya memerangkap, menipu orang. Dia panggil scammer. Scammer ni ada belaka lah. Scammer dalam bak beli, scammer tipu nak gotik derma. Yang terbaru ni kita panggil scammer dalam agama pun ada juga. Orang terkejut bila saya kata ada scammer juga agama. Ada. Tu yang ada buat poster sebar hadis-hadis palsu. Tu scammer agama lah tu. Dia tulis hadis. Kat bawah tu riwayat Bukhari tu. Tak tahu Bukhari, pakcik Bukhari dia jumpa kat mana. Bukan Imam Bukhari. Nah, contoh scammer dia mana-mana perempuan yang bagi suami dia minum air, pahala dia lebih baik daripada puasa sunat setahun. Saya duk memikir kata scammer ni mungkin bini dia malah kali. Dia girek ke hadis plus sunat suruh bini dia rajin. Kebetulan bini dia malah maya sunat. Sedang molek lah. Pakai buat air ke suami, pakai jadi. Ya, suami jadi rajin dalam bini dia. Main air. Baik. Yang kedua, jauhi perkara syubhat. Maknanya kalau kita rasa perniagaan ni tak telus. Tidak ada panel syariah yang menentukan. Awak punya skim ni luluh tak luluh? Allah, takkanlah tak percaya. Tengok. Ahli kita ni, pengurusi kita punya skim ni, serban dia besar ni. Kopiah tajam, bini pakai. Kopiah kopiah harak tu. Kopiah bukan kopiah harak biasa ni. Hak tinggi tu. Dia punya atas bau lagi serban. Macam mana kita tak percaya?
Macam mana kita? Kita tak percaya. Jadi kita kata ini yang dikatakan sedemikian. Maka ini banyak benda-benda syubhat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nak berjual, kita boleh cek dulu, benda ni patuh syariah ke tidak? Kalau kata tak patuh syariah, tak usah ambil. Ada keraguan? Ada. Ada orang kata boleh, kata tak boleh. Itu makna syubhat. Tentu kena makna. Syubhat ni benda yang meragukan. Itu makna syubhat. Benda yang meragukan itu makna syubhat. Tapi kalau benda haram betul, bukan syubhat, itu haram. Syubhat maknanya benda yang kesamaran. Kemudian sebagai seorang peniaga untuk mendapat keberkatan, kita juga kena banyak bersedekah. Sebab apa bersedekah? Kadang-kadang benda yang kita jual tu kita tak tahu. Benda tu tak elok. Jadi duit yang kita dapat daripada benda yang tak elok, elok kita keluarkan. Kata di para ulama, satu lagi, al-barakatu fil bukur. Keberkatan tu duduk di waktu pagi. Semalam saya duduk jumpa seorang peniaga. Dia kata, kedai saya ni Ustaz, saya buka selepas solat subuh. Kan? Sampai ke Zuhur habis dah. Saya boleh pergi masjid dah. Kata, banyak mana habis? Tak banyak. 30 kilo gandum untuk buat roti canai itu habis. Dah nak tunggu apa lagi? Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Al-barakah. Jadi kita ini dah pagi pakat tidur, malam dia berjual. Orang salafus soleh malam bertahajud, kita malam duduk bakar ikan. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak kata haram. Saya kata al-barakatu. Sebagaimana disebut oleh para ulama Islam, al-barakatu fil bukur. Keberkatan tu di waktu pagi. Jadi kita kena rajin. Kan? Pagi-pagi kena pergi dah. Pagi-pagi pergi ke kebun, pagi pergi ke kedai, pagi pergi ke tempat-tempat kerja. Bukan paginya tidur. Macam budak-budak hari ni. Zaman PKP ni habis. Yang pakat tidur habis pada pagi-pagi. Baik. Yang kelima, orang penjual mempermudahkan segala urusan. Dia panggil at-taisir wat-taghadi. Taisir makna kita mudah urusan. Sekarang ni saya tengok di antara benda yang kita tak berapa baik, bila kita pergi pasar besar, token-token yang bertaraf jutawan, 5 sen kita tak pernah tawar. 5 sen tak pernah tawar. Betul tak? Harga dia 95 sen. 90 ringgit, 50 sen. 55 sen. Bayar. Tapi kalau makcik jual sayur tepi jalan, duduk dijual di tepi pasar, depan bank, tangga masjid, nyo tawar sungguh-sungguh. Makcik, ubi ni berapa? Makcik, Allah, 5 ketul 2 ringgit. Allah, tak boleh kau pakcik 6 ketul. Yang dia, itu je modal yang dia ada, dia boleh jual pagi ni. Yang kau pergi tekan dia sungguh-sungguh, patut dia jual 5, kita ambil 4. Tak apalah makcik, saya ambil 4 je. Satu lagi makcik, masuk dalam, saya sedekah ke makcik balik. Tolong pergi jual balik. Masya Allah. Barulah kita ada keberkatan. Orang penjual pun berkat. Dan kita tengok, penjual-penjual kita ni yang cara perekat kampung ni baik dia orang. Sebab tu dia jaga sungguh. Maknanya kita permudahkan urusan jual beli, sama ada kita pembeli atau kita penjual, kita permudahkan urusan, jangan duk mayah-mayah, jangan susah. Yang keenam dia panggil iqalatun nadam. Iqalah maknanya kalau orang nak beli pas tak jadi. Itu masalah. Yang kita masalah dalam panel kita ni, bila orang buat kontrak tak jadi. Macam mana kita nak cas? Ini dia panggil iqalah. Iqalah ni Nabi sebut dalam hadis, man aqala musliman aqala Allahu asratahu. Siapa dia lepaskan seorang muslim, orang ni nak beli. Lepas tu tak jadi. Tak jadi tu dengan sebab masyakoh kau, dengan sebab ada perkara lain yang dia rasa dia fikir lebih perlu ke. Kan? Maka para ulama kata di para ulama, kita lepaskan dia itu. Hadis ni dikeluar oleh Imam Ahmad. Maka Nabi kata siapa dia lepaskan orang mukmin yang tak jadi beli tadi, aqalallah. Allah Taala lepaskan dia. Jadi kita ni kadang-kadang kita cah banyak. Mau tak jadi saya nak cah berapa-berapa. Kita kata itu di antara perkara yang tidak baik. Baiklah, ini secara ringkas saya bawa 6. Kemudian kita pergi kepada beberapa perangai yang buruk, perangai yang tak baik, perangai yang tak juh kata orang. Di antara perangai yang buruk yang perlu dijauhi, iaitulah masalah at-tasfif. Dalam Quran kata wailul lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Neraka wail, kecelakaan bagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Kita duk ingat kau puak-puak Nabi Syuaib ya duk main lagu ni. Duk main sukatan timbangan ni. Kita ingat puak Nabi Syuaib dulu yang ni duk main lagu ni dah. Zaman kita ni tak ada. Betul ke tak ada? Betul ke zaman kita ni tidak ada? Zaman kita ni lebih teruk lagi.
Di zaman semua benda guna digital, guna digital. Maknanya walaupun berapa gram pun kita boleh kira. Tapi zaman sekarang lah orang tak pandai nak mengira. Tak pandai nak mengira. Waktu kita beli 15 kilo. Tapi kalau kita guna 10 kilo dia tak hantar balik. Tapi kalau kita pergi sekali lagi kita guna 15 kilo setengah dia bayar. Nah itu. Itu ada unsur al-mutaffifin. Kita kena ingat. Di dalam kita berjual beli ni biar ada kita lebih kepada orang. Sebagaimana dalam hadis kata zin warjah. Maknanya musuh lebih sikit orang tu. Ini kita kena jaga. Jadi sekarang ni dalam masalah jaga sukatan dan timbangan. Yang kedua masalah penipuan yang cukup banyak. Menipu hari ni cukup banyak. Dia tipu barang, kita order lain, buat lain, lebih-lebih lagi yang menego di alamannya ni. Hati-hati. Ada orang beli almari, rupanya almari mainan budak yang sampai. Nak kata apa? Nanti tu lah dalam Facebook. Kita kata pergi kedai lah beli. Kita boleh tengok depan mata kita lah. Nah. Yang ketiga di antara perbuatan buruk dia al-haliful kazib. Orang yang suka menipu. Menipu bersumpah dengan cara tipu. Saya nak jual 200 ni. Pak Cik, kuranglah sikit 190. Wallahi, saya beli dah 190. Tengok dia pada hari dia beli 100 ya tu. Sanggup dia bersumpah. Nah, Nabi kata apa? Al-halif. Orang yang bersumpah ni melariskan jualan tapi menghilangkan keberkatan. Dengan baik. Orang yang bersumpah, jualannya laris tapi berkatnya tidak ada. Hadis dalam Bukhari. Maka jangan duk sumpah. Kita cakap ya, maaflah saya nak jual 200. Kalau tuan setuju, alhamdulillah. Tuan tak setuju, minta maaf. Jangan duk tak duk sumpah atau cakap aku beli berapa. Kenapa kita nak cakap? Orang tak tanya modal kita berapa. Kan? Orang pembeli tak tanya pun berapa modal awak, tapi yang kita terhegih-hegih nak bersumpah, orang cakap modal berapa tu kenapa? Siapa yang suruh pergi sumpah tu? Ini masalah kita. Jadi halif yang terakhir dia panggil ihtikar. Apa dia ihtikar? Yang kita bimbang hari ni pokok ihtikar ni dia panggil monopoli. Monopoli ni masalah. Waktu barang tak ada itulah dia naik harga. Sekarang ni duk sibuk ayam naik harga. Telur naik harga. Bising ke apa-apa kita ni. Anak dulu tak apa tahu sangat. Naik harga ni. Bila saya punya NGO kita ni, dia panggil YPSD. Ya, saya Pondok Sungai Durian ni, alhamdulillah, kita setiap bulan, kita buka tabung, it'am. Tabung bagi makanan kepada warga kita, kepada orang-orang miskin yang berdekatan, mu'alah-mu'alah contohnya. Baru kita tahu, harga telur daripada RM7.5 satu 30 biji kan, satu bekas tu. Naik sampai 13. Dia turun naik. Kita kata apa permainan ni? Jadi kita kata ini di antara permainan yang kita merbaya. Duk main harga, bila orang mustahak kita naik. Bila orang tak banyak kita turun, kita mengatakan itulah suasana yang berlaku di antara perangai-perangai buruk yang perlu kita jauhi daripada dalam perangai-perangai peniaga yang Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, untuk ringkasnya, kita ada masa 10 minit je lagi, pengurusi. Habis dah masa? Ada lagi. Ada lagi. Kita ni insya-Allah di antara SOP kita jaga masa. Itu mustahab. Kan? Setengah orang ni tak boleh, dia boleh spekar dengan dia tak nak berhenti. Pernah. Tapi zaman Zoom ni kalau tak berhenti kita mute-nya senyap lah, dia tak boleh kata apa dah. Baik, di antara ciri-ciri keberkatan, cara meraih berkat. Ini mustahab tuan-tuan. Kalau saya tak sebut ni saya rasa tak puas hati, tapi kita nak ambil ringkasnya. Cara mendapat keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla, yang pertama, bersyukur di atas apa yang diberi oleh Allah. Sekarang ni kita syukur. Ana duk perhati tengok, di zaman PKP ni, ada kedai kena tutup, ada kedai makin besar. Sahabat-sahabat saya yang duduk di travel agent, nak pergi orang umrah tak boleh, nak pergi mana pun tak boleh. Allah Ta'ala tutup pintu. Tapi dia buka pintu lebih luas, pintu dia panggil apa ni? Daging perak. Sampai boleh beli lori. Orang lain tutup kedai, dia beli lori. Daging perak dia laku. Orang PKP tak pergi mana? Restoran tutup, duk main BBQ kat rumah. Lagi berkat. Makan dengan anak beranak. Masya Allah, tabarakallah kan. Kita kata itulah
Allah Ta'ala yaghliqu bab wa yaftah bab. Dia tutup pintu rezeki kau ni, dia buka rezeki. Kita kena yakin pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita kata kita lebih bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, asyukru jalib hafizun wa jalibun. Tak ni pelajar. Asyukru hafizun wa jalibun. Syukur itu menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Syukur membawa nikmat yang sedia ada, menjaga nikmat yang sedia ada dan meraih nikmat yang belum ada. Siapa dia nak nikmat lain, syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, belanjakan harta pada jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita boleh duit, jangan salah guna. Ni boleh duit, duk buat taja tu, taja ni. Jangan. Kita dapat duit, kita kena taja ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada setengah orang ni kaya, tapi dia taja program-program karut. Program TV ke, program apa saja ke, kita kata jangan. Kita belanja pada jalan yang diridai oleh Allah, maka ketika itulah Allah Ta'ala berkatkan harta kita, insya-Allah. Harta kita akan jadi berkat. Yang ketiga, di antara keberkatannya usaha mendapat rezeki yang halal. Awal-awal lagi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya apa? Supaya Allah Ta'ala beri kepada kita rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik duduk di mana? Tengok ni. Di antara jangan memakan harta manusia secara batil. Rasuah, menipu, gharar dan lain-lain. Tadi ayat saya dah baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu, tuan-tuan tanda ayat surah An-Nisa ayat 29. Kemudian kita pergi kepada yang keempat. Keluarkan sedekah wajib, zakat. Sekarang ni kita bimbang. Peniaga-peniaga ni yang salah faham. Dia kata, Ustaz, saya tak bayar zakat. Kenapa? Sebab dia dengar orang kata, orang ada hutang tak payah bayar zakat. Saya punya perniagaan ni, modal saya hutang. Berhutang dengan tabung usahawan, berhutang dengan teko, maknanya yang penting, kita kata awak berhutang itu satu hal. Keuntungan yang awak dapat satu hal. Jadi kita kena belajar. Siapa-siapa yang tak jelas dalam masalah zakat, saya syorkan tuan-tuan berhubunglah dengan pusat zakat mengikut negeri masing-masing. Di sana ada ustaz-ustaz kita, pegawai-pegawai kita akan menjelaskan siapa yang tak bayar zakat, siapa yang kena bayar zakat. Anak yatim piatu. Tapi kalau ayah dia tinggal harta yang banyak, cukup nisab kena zakat. Saya jual kedai kopi ya Ustaz. Kedai kopi ke, ketua kedai tin ke, asalkan duit tu cukup nisab, kena zakat. Jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Dan jangan lupa juga sedekah sunat. Sedekah yang tidak zakat kepada orang miskin, keluarga-keluarga kita sendiri yang memerlukan, maka itu meraih keberkatan. Orang yang sedekah ni, Nabi sebut orang sedekah ni orang yang tak akan rugi. Tak akan rugi. Jadi, cara mendapat keberkatan ni, sedekah kepada anak yatim miskin, kita carilah orang-orang miskin yang betul-betul. Yang budak-budak hak duk sindiket, duk kutip derma tepi jalan tu jangan bagi. Budak tu jadi mangsa. Sebab dia jadi mangsa kerana kita duk sedekah ke dia. Kalau betul-betul nak pergi cari pusat-pusat keuangan, pusat-pusat pengajian yang betul-betul kita kenal mereka ni, baru kita dapat. Yang keenam, ikhlaskan pemberian. Sedekah kita hanya kepada Allah, bukan mengharapkan pujian dan sebagainya. Jadi macam mana tak Arab? Yalah kalau kita bagi sedekah, kalau boleh, tak usah dulu tayang-tayang banyak sangatlah. Tayang sekadar-sekadar yang untuk dimaklumkan saja. Sekadar untuk memaklumkan saja, boleh. Tapi kalau nak bangga-bangga dengan sedekah kita, tak payah. Rugi kita. Yang ketujuh, holakan pemberian sunat secara rahsia. Ini yang terbaik. Tapi kalau zakat elok diberi secara terang-terangan. Kenapa pula? Sebab zakat itu syiar Islam. Rukun Islam. Nanti orang tuduh kita, dia ni berniaga besar tapi tak pernah bayar zakat. Hanya. Tapi kalau sedekah, elok kita beri secara rahsia. Sebab sedekah itu dia kata hak kita secara peribadi. Kita nak keluarkan sedekah. Yang ke-8, konsep sedekah, beri sesuatu yang kita sayangi. Sudah. Hak kita sayang, itu yang kita sedekah. Kita gini, Tuan suka makan apa? Saya suka makan nasi mandi, contohnya. Kita nak sedekah orang, kita beli nasi mandi bagi. Itu yang maksud dia.
Bukan makna hak kita baju hak kita saya ni lah kita beli sedekah dah. Biarlah kita beli macam tu juga. Saya suka pakai piah macam ni. Nah, kita beli piah ni 10 biji, sedozen kita bagi. Nah, kita suka tengok orang pakai seperti yang kita pakai. Allahu Akbar. Mudah ya. Setengah orang itu habis. Ustaz saya kualiti. Saya tak suka bagi awak punya tu. Beli yang lain yang kita suka dengan kita tu. Allahu Akbar. Yang ke-9, cari harta dunia untuk dijadikan bekalan ke akhirat. Harta dunia ni dia panggil jambatan kita nak pergi akhirat. Bukan harta dunia ni kerana dunia. Tidak. Sebab tu anak selalu kata, tuan-tuan dan puan, kita dengan dunia, dua. Tulis sikit. Kita dengan dunia ni, dua. Yang pertama, sama ada kita tinggal dunia, atau dunia tinggal kita. Dua ya. Sama ada kita meninggalkan dunia, atau dunia tinggal kita. Maknanya kalau kita mati dulu, kita tinggal dunia. Kalau barang kita hilang, macam hari ni, sehari dua ni, ada kita ni diuji oleh Allah dengan banjir contohnya, maka dunia tinggal kita. Ini dua. Lepas itulah kata di ahli fikir, dia kata tuan-tuan kalau nak sedekah sekarang, sebab kain kapan tak ada poket. Baru kita tahu. Sentak juga tu. Kalau nak sedekah, learning. Lish, kenapa? Sebab kain kapan tak ada poket. Mana orang tak ada poket kain kapan ni? Kita pergi seorang dalam kubur esok. Atas sekarang. Yang ke-10, amalan yang diberkati ialah hasil peluh sendiri dan juga melalui jual beli dan perniagaan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini di antara. Nabi kita suka dengan dia panggil min kasbi yadihi. Kita makan dengan hasil usaha kita. Nabi Daud alaihissalam di antara yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia buat baju besi. Dia berjual baju. Jangan kata tak, Nabi. Tapi jawatan dia berniaga. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu walaupun selepas menjadi khalifah, dia masih lagi nak pergi ke pasar sehingga dia dilarang. Dia kata cukuplah. Khalifah tumpukan kepada kepada menjaga rakyat, adapun kepentingan keuangan keluargamu kita cari dalam duit yang lain. Jadi itulah di antara kelebihan kita. Baiklah, saya rasa pembentangan kita yang ringkas ini sudah sampai ke penghujungnya dan kita serah balik kepada Ustaz Zainul untuk sesi seterusnya. Ada tanya jawab kan? Ada soalan pun jangan tanya pelik-pelik. Soalan yang pelik tunggu mufti mari nanti. Kita ada program dengan mufti, ada program dengan panel-panel. Alhamdulillah dalam panel penasihat syariah ni kita ada semua. Pihak PKNI dia jemput belaka, kan? Ada yang di jabat mufti, ada yang duduk di bahagian keuangan yang pakar-pakar. Kita ni al-faqih ilallah ni orang panggil, mari tengok-tengoklah, ambil nak ramai-ramaikan majlis je. Alhamdulillah. Seterusnya kita akan ke sesi soal jawab. Soalan-soalan kita yang telah terkumpul daripada Zoom chat dan juga daripada FB Live terkumpul. Dan sebelum daripada kita pergi pada soalan yang terkumpul ni, mungkin daripada yang amat berusaha, Ketua Pegawai Eksekutif Tuan Haji Abdul Aziz, katanya ada persoalan yang hendak ditanya. Dipersilakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia tu soalan saya mudah ya. Di antara berkat dengan tidak berkat, ada di tengah-tengah tu, ada dan tengah-tengah tu nama kabul ke ataupun nama syubhah ke. Dan lagu mana kita nak handle isu-isu yang berkaitan dengan syubhah ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji Abdul Aziz. Maknanya kita dalam keberkatan hidup ni, hak tengah tu hak bahaya. Kan dalam hadis yang sahih Nabi sebut, al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Hak halal jelas, hak haram pun jelas. Tapi hak tengah itulah yang Tuan Haji Abdul Aziz usaha lah ni, buat mari pena-pena ni, dari Kuala Lumpur mari, dia pejabat mufti mari, sebab ada hak tengah tu, dia panggil hak syubhat tu. Hak ni yang sebenarnya kita banyak duduk di tengah-tengah ni. Kita tak tahu kadang-kadang benda simple ya, benda kecil ya. Walaupun kecil, tapi kalau dia sudah terlibat dengan benda yang boleh terjebak kepada benda haram. Maknanya benda orang panggil syubhat ni macam orang meniti atas jabatan lah. Gelicir sikit jatuh alik kanan. Tak kena kaki jatuh alik kiri. Maknanya kita duduk lorong tengah.
Jadi itulah yang perlu Nabi kata wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halang haram itu benda yang kesamaran la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tak ramai orang yang boleh faham masalah ini. Jadi alhamdulillah dengan ada usaha-usaha ke arah untuk menyemak balik gerak kerja kita, itulah sebenarnya untuk menyelamatkan kita daripada perkara-perkara syubhat yang kita bimbang tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang untuk Tuan Haji? Ada. Bagi orang lain pula. Bagi orang lain. Bagi orang lain. Soalan Dia tak berani sebab kita bimbang ada monopoli tadi tu. Takut KI guna dia belakang. Betul. Okey. Soalan yang terkumpul yang pertamanya, ini saya nak rangkum dua sekali. Dia berkenaan dengan penjual di media sosial. Dia buat iklan tanpa memaparkan harga sebagai satu strategi dia nak tarik perhatian daripada prospek. Dan dalam masa yang sama juga ada juga dia memulakan perniagaan dengan skala besar, tapi dia iklan dia secara dummy. Benda tu tak ada. Dia buat iklan dummy gitu je dulu. Produk dia tak ada lagi. Jadi selepas ada permintaan, barulah dia sertai dengan produk dia. Jadi timbul lagi soalan hari ni kita ni banyak benda. Tadi di antara yang besar sekali. Apa dia yang besar? Iaitulah tentang as-sidq wal amanah. Jujur di dalam jual beli kita. Kita kalau kita nak jual benda, letak lalu harga. Harga dia RM150. Satu benda. Awak beli dua, kita diskaun selalu. 10%. Beli tiga, 30%. Tapi yang peliknya sebahagian peniaga-peniaga di atas talian ni, dia tak ada letak harga. Bila kalau orang tanya, PM. Tanya PM. Bila PM, PM itulah dia perangkap. Ana suruh budak-budak kita cuba sekali. Cuba PM dia nak tahu berapa harga. Jadi budak-budak ni PM lah. Bila PM, nombor lekat kat dia, Masya Allah, tabarakallah. Pagi, petang, siang, malam. Skema betul-betul dia tekan kita. Bila jadi kita jadi beli. Kita bagi masa tempoh 24 jam. Kalau tidak harga akan naik. Kata betul-betul dia jadi macam orang panggil ni, macam ahlum pula. Dia punya cara dia mainan. Ada setengah orang ni tak macam tu. Bila saya tanya, kenapa tak nak letak harga? Dia kata nak suruh nak up dia punya Facebook tu. Bila orang banyak tanya ni jadi naik. Kita kata jujurlah kita dengan orang. Barang saya ni ubat sakit lutut. Ubat kuat. Ubat apa saja pun. Letak harga dia 150. Bermula 150. Beli dua kurang. Apa yang payah sangat nak letak harga yang kita nak jual tu kenapa? Jadi bila orang tengok, harga 300 beri luar kemampuan. Orang tak akan masuk. Tapi bila dia PM, nombor ada dekat dia, itu yang jadi masalah. Sama juga masalah dummy ni. Buat iklan, jual barang kita tidak ada. Itu bahaya. Sebab kita yakin ke benda tu boleh ada. Orang dah nak beli. Ini juga satu perkara yang perlu diambil perhatian. Kita jujurlah dengan kita. Kalau kita kata, kita nak tanya, nak test market, boleh. Tak, kita buat gambar benda ni. Kalau saya nak jual, nak buat produk ni. Siapa dia setuju, angkat tangan. Boleh je. Tapi kalau kita iklan dah, ini masalah kita. Kita tak tahu benda tu berlaku tak berlaku. Dia panggil bai'ul ma'dum. Jual benda tidak ada. Jual benda tidak ada. Jadi bagaimana kita nak jual benda tidak ada? Jadi ini termasuk dalam mahzur yang perlu kita hati-hati dalam jual beli kita. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya, Tuan Guru, seorang ada peniaga bandar. Peniaga bandar ni, dia beli stokor bandar tu dengan satu harga tertentu lah. Ada 800, ada 1000 satu bandar. Tapi bila dia buka bandar tu, bila pecahkan bandar tu, dalam bandar tu dia gradekan balik. Pakaian baju, ada siapa baju, siapa harga 1000 pun ada atas dasar baju. Dengan ikut dia punya kualiti yang ada tu. Jadi lagu mana tu pula tu? Dia masalah, dia pandai, kita nak kata apa. Dia beli bandar dengan guning. Dia produk balik, dia gosok semula, dia sakuk, dia letak dalam plastik bekas, naiklah harga. Itu atas kepandian. Orang berniaga ni sebab tu dalam Islam dia tak letak hak berapa.
Mana keuntungan kita tak boleh 100%. Tak boleh lah, tidak ada had. Jadi kita sendirilah tahu. Kan harga ni baju ni bila kita buat produk macam ni akan jadi harga berapa. Kan? Mana itu dia panggil kreatif. Sebab itulah orang peniaga-peniaga ni kena cerdik. Peniaga tu kena cerdik. Kadang-kadang anak duduk di kedai arak di masa duduk Madinah tu. Sebuah kedai ni kalau kita masuk, dia punya syai beranak-anak dia. Oh, cukup sedap. Kita masuk je, 10 orang kita pergi, satu gelas syai itu mesti dapat. Jadi bila kita duduk mikir atas kata, hari ni nak makan mana? Alamak Azim, sebab dia punya syai. Itu je. Walau syai, kedai lain pun ada. Tapi oleh kerana dia panggil takdim al-khidmah, mumtaz, menyebabkan orang akan pergi tempat kita. Jadi kita peniaga-peniaga. Jadi masalah bandar tadi, kita kata tidak ada masalah sebab dah dia beli, dia pandai, dan dia tidak tipu orang. Dia kata, baju ni memang kadang-kadang jenama tu comel sungguh. Nah, kalau nak beli hok apa ni, dia kedai hok asli, hok baru tu, ribu-ribu. Dia kata dia pandai, kita kata tawakkal Allah. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Seterusnya ada tanya pasal simpanan di tabung haji. Perlu kau lagi untuk keluarkan zakat. Begitu juga dengan simpanan-simpanan lain lah. Dia zakat yang anda faham zakat ni, bila kau oleh kerana tabung haji ni, dia sudah sekarang ni, insyaAllah salah seorang daripada panel kita ni, Profesor Dr. Ashraf. Kita tunggu soalan tentang ni sebab dia ni salah seorang daripada panel dalam tabung haji. Cuma setakat yang kita faham sekarang ni, tabung haji sudah membayar zakat bagi pihak pendeposit. Mana dia bayar belakang harta kita tu. Maknanya harta duit kita dalam tabung haji tak payah bayar. Dia tak ada zakat 2 kali. Sekali je zakat. Sekali je zakat. Sedekah banyak kali pun tak apa. Jadi hak zakat dalam tabung haji selesai. Kalau nak detail, tunggu waktu giliran Dr. Ashraf nanti, insyaAllah dia boleh detailkan. Kenapa jadi wakalah, macam panjanglah dia punya hikayat. Ana pun, kalau orang tua tanya tajuk tu ke dia pun, kita terima kasih. Sebab kita pun nak detail juga, sekurang-kurangnya kita boleh rakam di sini secara detail. Ya. Seterusnya, Assalamualaikum Datuk. Kita berasa dengar peniaga cakap cepat-cepat dia nak habiskan stok. Padahal stok dia banyak lagi. Untuk tunjuk barang dia laku, bolehkah kaedah macam tu? Tipu. Itu ya jawab dia mudah. Ana tak nak sebut nama kedai. Saya lalu, besar kain Alan. Dia tulis kain lelong, banjir di Segamat. Adakah dulu kan Segamat, hak Segamat dia. Kita berhenti. Kata mana barang lelongnya? Ni, dia tunjuk 4-5 lah kain hak dia lelong. Kata banjir Segamat, ialah saya cerita berlaku banjir di Segamat. Barang lelongnya hak ni ya, adalah dia buat lah. Kita kata menipu hangit dia ni. Orang berhenti ramai, ingat kau kain di Segamat ni hak kena banjir, mari lelong sini. Tengok, tak ada kena-mengena dengan Segamat. Dia kata kain lelong banjir di Segamat. Tengok dia punya bahasa perangkat tu, dia punya tinggi darjat. Kita kata perangkat lah. Tapi kita kena ingat, kalau kaya selama mana banyak duit pun, kalau Allah Ta'ala hilang keberkatan, tak ada faedah kita di atas dunia. Ya, kita kaya sehari dua, lepas tu mari waktu kita tak nak guna harta, apa faedah? Wallahualam. Okey, seterusnya Datuk, penjual padi, dia kata dia ada ambil subsidi yang diberikan kepada petani. Jadi hasil daripada padi dia tu, dari segi zakat ke, dari segi lain-lain tu, dari segi perkiraan dia mungkin dia ada perkiraan lagu lain lah. Lagu mana? Ya gini, Alhamdulillah setakat yang bertanya kepada sahabat-sahabat kita di pejabat agama, pejabat mufti, dia kata gini, setiap tempat tu sekarang ni semua atas talian, mudah sangat-sangat. Tuan-tuan nak tanya bab zakat detail, bagi kita orang Kelantan ni, telefon selalu ke majlis agama bahagian zakat. Dia akan bagi format detail. Kalau kita banyak harta, dia mari kira tempat kita pun ada. Pegawai dia akan boleh tolong, bantu. Yang sekarang ni tujuan kitanya, nak ke tak nak ya. Kalau nak, ada orang akan pergi. Ada orang tolong. Sama juga bila orang tanya tentang harta pusaka. Ana musim PKP ni saya tolong jemaah, tolong cari jawapan ke jemaah. Jawapan dia daripada pejabat mufti, cuma kita tolong baca. Dia panggil tanya jawab. Ramai orang tanya bab harta pusaka. Bila kita tanya sahabat jabat agama, dia kata ginilah Syekh, ana nak rehat sikit hantar. Kata macam mana?
Ni nombor telefon pejabat mufti bahagian tanya bahagian fatwa ni. Kalau bab pusaka tu detail dia akan bagi tahu. Berapa dia akan bagi. Kita kata masya-Allah kemudahan ada hari ni mudah. Jadi dalam bab zakat ni saya usulkan supaya kita direct terus kepada pejabat zakat, PPZ ni pusat pengurusan zakat negeri-negeri, sahabat-sahabat kita dia ada format siap dah, dia boleh masuk. Oh ni banyak ni, oh ni banyak ni. Sangat mudah, sangat senang untuk memudahkan urusan dan mereka pun ada authority. Itu di antara tip nak menyelesaikan masalah zakat dan juga masalah harta pusaka. Kalau tidak kita kena buka kelas faraid, panjang pula cerita sini. Baik, seterusnya lah tu. Ada ni bagaimana pula dia nak mirip dengan hak tadi juga, tapi peniaga ni dia simpan stok katakanlah antara stok hardware, stok besi kau gapo, padahal dia nak tunggu go naik barulah dia nak jual waktu boleh balik belaka. Maknanya dia simpan bagai. Simpan bagai. Itu masuk dalam ilmu tadi yang kita sebut ni, monopoli. Dia panggil kan dalam sebut dalam man yahtaq al-muhtaqir khati'. Nabi kata siapa dia simpan barang semata-mata nak kena untuk naik harga, ini juga termasuk dalam perkara ini. Macam baru ni nak kihayang baru ni. Katanya nak suruh jadi bila orang tak ada barang naik harga. Ini semua ni perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang mengundang kemurkaan dan juga menghilangkan keberkatan. Benda tu adalah. Kita kata yarzuqullahu ba'dahu ba'dun ba'd. Allah Taala bagi rezeki. Kalau benda ada. Tak payah duduk cakap benda tak ada lah, benda ada. Bagi. Yang lepas. Wallahu alam. Jadi kita sebenarnya kadang-kadang duduk mikir hok boleh apa ni boleh keuntungan 400-500 lebih. Tapi kita tidak mikir banyak lagi benda lain, kan? Mikir tentang keberkatan, kita tak mikir tentang apa yang Allah nak beri dengan sebab kita jujur. Banyak lagi lah. Coba tengok tak motivasi sebahagian daripada saudara-saudara kita yang berjaya dalam perniagaan. Anak jumpa seorang yang telus dia cakap dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya nak bagi cerita dengan Ustaz supaya Ustaz cerita dengan orang lain. Tapi minta maaf, jangan sebut nama saya. Dia kata apa? Dia kata sejak saya berniaga sampai hari ini syarikat saya tak pernah kena tutup, tak pernah bankrupt, tak pernah tak dapat projek. Saya pun kurang dia. Tak ada kata rasuah banyak mana bui? Dia ketawa. Dia kata Ustaz nak tahu saya punya rasuah. Kata nak tahu kita pun nak berniaga juga. Dia kata saya rasuah sayanya pagi-pagi lepas solat subuh telefon ke mak nak makan apa hari ni? Tu ya rasuah dia. Mak dia kata hari ni aku nak nasi belau, hari ni nak nasi lemak, hari ni nak nasi dagang. Dia bawa pergi makan, dia makan sarapan dengan mak dia, lepas tu dia pergi berjabat. Saya tak pernah bagi rasuah dia kata dalam hidup saya ni. Dan peniaga dia tak mesti dapat projek. Jadi kita kadang-kadang duk bergantung dengan syaitan. Itu yang jadi takut tu. Tak bagi rasuah tak dapat projek. Tak. Jadi kita yang menakutkan diri kita dengan janji-janji palsu yang dimainkan oleh syaitan. Itu jadi punca. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Soalan seterusnya Datuk, ni daripada soalan Zoom yang mana dia tanya sini berkenaan dengan satu-satu barang tu daripada harga modal yang mana dari segi keberkatan dia hanya berapa limit keuntungan kita boleh letak. Dia gini, limit keuntungan atas satu-satu barang. Yang penting kita tengok pasaran. Kalau pasaran 100%. Macam cerita Nabi SAW suruh sahabat beli kambing. Nabi suruh sahabat tu beli kambing. Sahabat tu pergi beli 2 ekor boleh. Maknanya untuk 100%. Tidak Nabi kata, gata balik duit orang tu. Tak ada, Nabi tak larang. Jadi kalau kita boleh beli barang yang murah dengan harga yang banyak, kita beli selori, kita kata, buah durian. Dengan harga RM5 sebiji. Kita boleh jual RM10, tak ada larang kan? Tapi kalau kita jual melampau sangat mahal, orang tak beli. Itu ya salah kita. Tapi kalau kita ada ihsan, bersifat ihsan. Mana kita kata harga tetap RM5 sebiji, RM10. Tapi oleh kerana orang ni beli banyak, kita untung banyak, kita bagi hadiah. Itu salah satu daripada kan Nabi sebut di rahimallahu ra'an samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara. Allah Taala bagi rahmat kepada orang yang mudah dari sudut jualnya, mudah ketika dia beli. Kita jual murah je tu. Harga barang saya tetap, tak boleh kurang, tak boleh. Tapi ihsan. Harga tak boleh kurang, tapi hadiah banyak. Orang suka juga. Bagus dia tu. Walaupun harga
harga tak ada apa ni, harga dia tak ada kurang, tapi masya-Allah kalau nak tengok ke hak kita tawar tadi dengan hak dia bagi hadiah, baik dia bagi hadiah lagi banyak kan. Kita kata itu di antara Allahu Akbar. Tuan-tuan kita cakap bab berkat ni, kita rasa satu sentuhan jiwa yang perlu kita letak dalam kepala kita. Apa yang Tuhan nak beri kalau kita bermurah dengan manusia? Allahu Akbar. Banyak kelebihan. Nah. Okey, Datuk. Sepatutnya ni soalan ni sepatutnya dia dah ada jawapan sebenarnya. Tapi dia nak tanya juga, dia kata antara masalah yang membarah dalam masyarakat berkenaan dengan perniagaan mata wang. Dia sebut sini forex lah mudah. Jadi fatwa ada dah, dia sebut dah sini ada fatwa agama situ sini, tapi masih lagi ada segelintir masyarakat dia nak lagi. Oh ni tunggu mufti jawab lah deh. Kita mufti jawab. Biar kemas sikit. Kalau kita jawab dia kata tak kemas, dia tu tidak ahli fatwa tu. Nah. Baiklah. Dan kita ada lagi panel-panel yang syariah yang lain. Kita tak boleh ambil semua hak mula-mula ni tak boleh galau belakang tak. Jadi tak ada orang lain pula. Baik. Okey, kita ada lebih kurang 20 minit lagi. Jadi sebelah saya nak minta yang berbahagia Datuk Tuan Guru untuk membuat kesimpulan bagi tajuk kita pada hari ini, mencari keberkatan dalam perniagaan dan perniagaan itu sunnah. Ya, dengan ini diberikan ruang kepada yang berbahagia Tuan Guru Datuk untuk membuat penggulungan ataupun penutup bagi sesi webinar kita pada kali ini. Dipersilakan. Alhamdulillah, yang pertama sekali saya terima kasih kepada pihak PKN INK. Ada orang tanya, dia kata PKN INK dengan SEDC tu lagu mana? Kita kata tu Maghrib. No. Orang kita ni, orang Kelantan ni, dia suka kecap orang putih. Kereta undur. Tak main, pusing belakang tak ada undur. Jutan, undur, apa lagi bahasa-bahasa dah. Tapi kadang-kadang orang kita nak gimana? SEDC. PKN INK kau? Tak, SEDC nak kata mana? Supaya orang tukar abu anak yang ambil basit ni, ramai lagi orang tukar ni. Dia kata, baru ni sahabat kita buat island, kita nak pergi umrah. Dia kata dia tu sedih dengan ustaz ni, habis nak pergi Abu Anas. Kata kelih orang gambar tu, orang lain kau, orang tu lah. Dia kata macam hok dalam lahir dah, tapi tak jadi juga. Baiklah, jadi para jemaah sekalian, kita kata yang pertama sekali, kita kata Alhamdulillah bagi anak lah ucap tahniah kepada Tuan Haji Abdul Aziz dan semualah warga kerja kita yang untuk nak memandaikan umat kita dalam bab jual beli, dalam bab perniagaan ini cantik. Dan insya-Allah panel-panel kita yang ada lagi tu mengikut kepakaran masing-masing kita beri kepada perbincangan-perbincangan yang cukup menarik insya-Allah. Nah, ini di alam maya pun tak apa. Kan? Kalau kita seramah kita ada hadis ni, kalau kita nak buat dewan besar juga ni KTC baru umat ni. Nah, jadi kita kata peluang yang ada ni kita gunakan. Alhamdulillah bagi ana hikmah PKP ni. Kalau tidak kita tak mikir nak cari dewan Zoom ni. Nah, dulu kita tak ada mazhab al-Zumi ni tak ada. Nah, mazhab Zumi tak ada. Jadi kita ada mazhab satu baru lagi, baru timur dia panggil mazhab Zoom. Jadi kita gunalah medium-medium yang ada ni. Dan bagi anaknya sungguh-sungguhlah. Orang kata orang permintaan kita daripada hati sungguhlah. Kalau bolehlah pihak penguasa negeri kita ni buat orang nak beri kerusuh kepada peniaga-peniaga ni, kerusuh wajib. Mu nak ambil lesen sebagaimana JPJ buat kerusuh kepada orang nak ambil lesen kereta. Biar dia betul-betul dia pandai. Jadi kalau dia pandai, insya-Allah banyak benda yang menyelesaikan. Dia tahu benda ni boleh jual ke tak boleh jual. Baru ni orang sibuk. Dia sibuk tentang penjual baju, kawan kita juga. Dia jual baju, pakaian orang, semua pakaian dia jual. Termasuklah bikini. Sebut benda pelik ni tak apa dah. Dia kata mana boleh jual bikini, haram. Kita kata haram kalau dia pakai luar rumah. Tapi kalau dia pakai dalam rumah dia dengan suami dia, tak haram. Nah, jadi kita nak mengharamkan satu benda. Haram zat ke haram dia punya penggunaan. Kalau kita macam tu, seluar dalam tak boleh jual juga. Nah, tengok dia panggil. Sekarang ni ada benda yang haram penggunaan, ada yang dia haram zat dia sendiri. Jadi kita kena bagi kepahaman pada masyarakat. Yang ni tak boleh.
Nah, macam bulan Ramadan, tak boleh jual. Orang tak jual pagi sebab hak jual pagi tu hak makan, hak tak puasa. Tapi kalau kenapa dia benar pukul 3 petang? Sebab itu orang boleh buat persiapan untuk buka puasa. Jadi kita kata, jadi bila waktu haram, bila waktu tidak haram. Maka kita nak cari dalam kehidupan kita ni yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita bila kata berkat, keberkatan, jadi bagaimana kita nak suruh hidup kita ni berkat. Jadi kita kena betul baliklah channel berkat tu, maknanya bila kita patuh pada syariat, maka dia jadi berkat. Dalam ayat yang sentiasa dibaca, saya tak tahu baca ke tidak, tapi kalau digantung ada, kan? Ustaz pengurusi kita tu, berapa ayat yang digantung dalam dunia ni? Berapa ayat digantung? Aja tengok. Tak tengok? Ayat hak digantung. Yang pertama ayat kursi. Yang kedua ayat apa hak digantung? 1000 dinar. Orang duduk di pejabat korporat ni dia tahu ayat gantung ni 1000 dinar. Dah. Ayat 1000 dinar tu. Ayat tu kalau betul-betul kita hayati, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dia takut pada Allah, Allah buka jalan. Sebab ayat 1000 dinar ni tak ada, tapi kalau hadis 1000 dinar ada. Dengar kan hadis 1000 dinar. Ada seorang ni peniaga. Kalau dalam masa nak habis bagi tahu, kalau tidak kita cerita sikit. Menarik cerita ni dalam bab berkaitan dengan keberkatan. Seorang ni berniaga, ini hadis sahih dia cerita. Bila nak berniaga dia nak modal. Dia pergi jumpa dengan kawan dia. Dia kata, "Mari aku duit 1000 dinar." Nak gimana? Dia nak pergi niaga kena naik kapal nak pergi ke pulau lain niaga. Dia kata gini, "Wak mari gadaian kalau kita ke arah nu." Allah dia kata, "Kafa billahi wakila." Cukuplah Allah Taala yang jadi wakil. Allah Taala yang jadi penjamin aku. Nak cari orang lain tak jadi. Jadi kawan dia pun bila dia nak jamin dengan Allah, maknanya orang ni tulus. Orang ni orang panggil ikhlas. Dia bagi duit. Dia pun ambil duit, dia pergi sungguh. Pergi. Waktu dia nak balik, tengok. Ini orang jujur tuan-tuan. Bukan waktu nak habis tempoh hutang, tukar telefon. Manusia hari ni berbeza. Bila nak habis tempoh bayar hutang, telefon tak boleh dah pula dah. Lain-lain dah. Dia punya, apa dia, syarikat telefon kata, tidak ada dalam perkhidmatan. Sudah, nak cari mana kita. Sahabat ni bila waktu tempoh nak cukup, tempoh matang dah dia punya hutang kena bayar, dia pergi duduk di tepi laut, pergi ke pelabuhan, orang kata kapal ni tak ada kapal kecuali sebulan lagi baru ada. Allahu Akbar. Bagaimana hutang aku yang janji ni? Tengok. Dia pun tak ada apa nak buat. Risau dia ambil duit 1000, dia masuk dalam plastik ikat molek-molek. Dia ambil sebatang kayu, dia tebuk lubang, dia masuk dalam tu. Masuk dalam tu. Tudung balik, dia ikat. Dia kata, "Ya Rabbi, kafa billahi wakila." Waktu kawan tu minta jamin, aku kata mu jamin ya Allah. Waktu kawan tu minta saksi, Allah Ta'ala syahid, Allah Ta'ala saksi. Ya Allah ya Tuhanku, oleh kerana aku ni ikhlas, niat, nak bayar sungguh, mu sebagai penjamin, mu sampaikan duit ini kepada tangan dia pada hari yang dijanjikan. Subhanallah. Dia pun ambil kayu ni, bismillah, tawakal Allah, pom, capot dari laut. Siapa dia? Ikan lumba-lumba ke? Apa dia yang ambil benda ni, kita pun tak tahu. Nabi tak detail. Yang penting kayu ni hanyut sampai ke pantai tempat kampung dia. Tuan hutan ni dia ingat. Inilah tarikh sepatutnya kawan tu balik bayar hutang tu. Dia pergi tunggu tepi laut. Tiba-tiba kayu hanyut mari parking tepi dia. Comel kayu ni kalau boleh buat kayu api. Hatop dia panggil. Dia pun ambil pikul balik. Sampai rumah dia belah. Mau keluar duit. Inilah duit bayaran hutang yang kita janjikan. Subhanallah. Habis. Ambil duit. Selesai masalah dia. Tuan hutang ni cukup masa. Jumpa kapal, trip kapal balik kampung. Dia naik kapal, dia balik. Dicari pula tuan hutang. Maaflah Syekh, aku tak boleh balik. Sebab kapal aku tak ada trip. Sekarang ni aku balik nak bayar hutang. Ni duitmu 1000. Dia kata, lah. Wasalal fulus. Hutang kamu sudah dibayar. Melalui apa? Melalui batang kayu ni. Kafa billahi wakila. Wa kafa billahi syahida.
Cukuplah kalau Allah Ta'ala kita jadi wakil. Cukup Allah Ta'ala menjadi saksi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat itu betul. Tapi kita salah guna pula. Kan? Geduk gatul ke dinding, jadi ayat 1000 dinar, hadis 1000 dinar itu jelas. Jadi kita kata alhamdulillah. Wa man yasduq ma'allah, siapa dia benar niat dia dengan Allah, Allah Ta'ala akan beri apa yang kita nak. InsyaAllah, tuan-tuan muslimin dan para peniaga, para ahli-ahli korporat sekalian, marilah kita letakkan depan mata kita Allah. Banyak mana perniagaan kita pun kalau Tuhan tak redha nak buat apa. Banyak mana keuntungan yang kita dapat kalau tidak mendapat keredaan Allah, apa yang kita nak buat. Kita dengan dunia ni tadi saya sebut, sekali lagi saya ulang. Sama ada kita pergi dulu atau dia pergi dulu. Dua tu ya. Berapa ramai orang yang ambil harta orang. Rampas harta orang. Menang di mahkamah. Sudah menang mahkamah terlalu happy. Balik dari ke rumah dia, aksiden tengah jalan mati. Duit harta yang dia dapat, anak dia bermewah, bapak dia bergelumar dengan malaikat dalam kubur nak buat apa. Apa yang kita nak buat? Harta ni kecil lah. Kan? Harta yang kita dapat ni sikit. Hartanya kecil nak banding dengan apa yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang menipu, orang-orang yang buat kenak kepada orang yang apa yang kita nak. Itu ialah nasihat kita. Saudara moderator ataupun pengacara, kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita keberkatan dalam hidup, ketulusan dalam hidup. Yang hak lain-lain itu kecil belaka. Kadang-kadang bila kita tegur sahabat kita ni, dia tak patuh syariah dalam jual beli dia. Nyanyo mana saya? Antara macam ni nyanyo kan? Nak tutup kedai macam ni. Saya tak suruh tutup kedai, saya suruh baiki dia punya perjalanan perniagaan kita. Kita tak suruh tutup kedai, kita nak betulkan perniagaan dia. Kan? Jadi kalau orang betul, insya-Allah wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Ambil ayat ni ditadaburkan dia. Sebab tu dulu saya buat untuk tengok dalam salah satu daripada YouTube kita, tajuk dia tadabbur ayat 1000 dinar. Cerita ni menarik. 1000 dinar bukan digantung. Orang gantung ayat kursi. Jin masuk juga dalam rumah dia. Jin bukannya takut kepada tulisan, dia takut pada bacaan. Dia kata ustaz, rumah saya penuh ayat kursi. Kenapa jin masuk juga? Kata jin, dia bukan nak tulisan, dia nak awak baca. Mau baca ke tak? Tak. Tapi macam itulah cerita kita. Wallahu a'lam.